Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi untuk topik yang seterusnya untuk hari ini kita akan masuk topik baru iaitu ruang. Jadi cikgu akan kongsikan perkara-perkara penting, kemahiran-kemahiran penting yang kamu perlu tahu untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan topik ruang. Okey, jadi bila ruang dia ada 3 komponen yang penting. Perimeter, luas dan isi padu. Itu saja. 3. Jadi cikgu akan pergi ke tiga-tiga ni. Okay, yang pertama sekali perimeter, yang paling asas sekali perimeter. Apa maksud perimeter tu? Ukur keliling. Jadi apa yang dikelilingi ni. Maksudnya sisi dia ni, sekeliling sisi ni. Contohnya macam bentuk ni, segi 4 sama lah. Kamu anggap dia sama ni sebab tu ada tanda yang macam DD ni. Tu maksudnya sisi semua tu sama. Okey. Jadi ditunjuk kat sini 8 cm untuk panjang sisi yang ni. Jadi kalau sini 8 maksudnya yang lain ni pun lah 8. Jadi ada berapa yang sama dengan 8 ni? Ada 4. 1 2 3 4. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32 cm. Itu saja. Jelaskan perimeter. Senang. Tambah saja ke semuanya. Okey, seterusnya ni yang panjang sikit. Yang selalu keluar, luas. Jadi bila luas ada 2 komponen yang kamu kena tahulah, iaitu mencari luas untuk segi 4 dan luas segi 3. Kita pergi yang pertama dulu, luas segi 4. Bila masuk cikgu tulis kat sini luas segi 4, segi 4 sama, segi 4 tepat. Cara pengiraan dia, algoritma untuk mengira dia adalah sama. Jadi dia melibatkan formula, rumus. Apa formula dia? Yang dalam kotak merah ni. Panjang darab lebar sama dengan luas. Jadi kena tahu dulu yang mana panjang, yang mana lebar. Contoh soalan yang bawah ni, dia akan bagi soalan lah 10 cm ni. Ni segi 4 sama lah sebab sini 10, sini pun 10. Panjang yang mana? Yang macam ni. Yang mendata ni panjang. Kalau dalam soalan dia tak ada tulis panjang, ni cikgu tuliskan lah supaya kamu tahu yang ni panjang. Kemudian lebar yang mana? Yang naik atas ni. Ni lebar. Jadi masuk kat sini formula panjang darab lebar, maksudnya panjang darab lebar. Maksudnya 10 darab dengan 10. Jadi 10 darab 10 sama dengan 100 cm persegi. 2 kecil ni jangan lupa. Sentimeter 2. Kalau dekat perimeter dis tak ada. Unit saja. Kat sini sentimeter persegi. Ada 2 kali. Boleh faham tu kan? Jelas. Betul? Cikgu boleh tak kalau saya buat lebar darab panjang? Tak ada masalah. Sebab hasil darab ni dia mesti sama. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 1 juga sama dengan 2. Jadi tak ada masalah. Boleh faham maksud cikgu tu? Cuma formulanya selalunya disebut saya panjang darab lebar. Jadi kamu tahu yang mana panjang, yang mana lebar. Okey, seterusnya luas segitiga. Segitiga ni kena hati-hati sebab dia boleh ditunjukkan dalam pelbagai bentuk. Maksudnya kamu akan jumpa bentuk dia macam ni. Ni contoh yang pertama. Kemudian yang contoh kedua yang ni. Tapi cara pengiraan dia masih sama. Okey, luas segitiga sama juga ada formula dia. Setengah darab tapak darab tinggi. Ada setengah cikgu, ada setengah sekolah dia akan sebut tapak darab tinggi bahagi 2. Sama saja, tak kisah. Jawapan akhir dia masih sama. Kena ingat yang ni. Yang ni cikgu lupa buat kotak merah dia. Kotak merah macam ni. Panjang darab lebar untuk segi 4, untuk segi 3, setengah darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi. Yang mana tapak, yang mana tinggi. Okey, contoh soalan yang ni. Tapak, ni 12 cm. Macam mana kamu nak tahu tapak? Kamu ingat keadaan dia tu tapak kasut. Dia mendata. Tapak lah. Okey, tinggi yang mana? Ni tinggi. Tinggi ni sesuatu yang diukur secara tegak. Macam kita nak ukur ketinggian kita, kita boleh tegak, betul? Kita tak ukur sisi yang sengit ni. Sisi yang tegak ni. Yang putus-putus ni sebab apa? Selalunya dalam soalan dia akan buat garis-garis putus ni. Boleh faham tu? Dia akan contoh yang ni tinggi dia 8. Jadi masukkan dalam 1/2 darab dengan ni 12, tapak dia ni darab dengan 8. Okey, kemudian kita boleh buat permudahkan. 2 dengan 12 boleh pemudahkan guna sifir 2. Potong 2, 1, 12, 6. 12 bagi 2 dapat 6.
Kemudian 6 darab 8, 48 cm persegi. Itu saja. Okey, contoh yang kedua, yang ni. Segitiga dia dah sengit. Yang ni yang mendata ni 14. Yang ni 10 tinggi dia ni. Jadi 14 kat sini, 10 sini. Ada setengah soalan dia akan keliru kamu, dia akan bagi sisi yang sengit ni. Dia akan bagi contoh sisi yang sengit ni, dia bagi kat sini 17. Tu yang kena hati-hati. Ingat benda yang mendata dengan yang naik tinggi pacak macam ni saja yang kita ambil sisi dia. Sisi yang sengit kita tak ambil kira untuk mengira luas segitiga. Jelas Jadi 1/2 darab 14 darab dengan 10. Cikgu boleh tak yang 10 ni saya letak kat sini, 14 ni letak kat sini? Boleh, tak ada masalah. Sama macam tadi cikgu sebut, bila operasi darab, mana depan mana belakang dulu, dia tak ada masalah. Sebab nanti hasil jawapan dia masih sama. Jadi yang ni 2 potong jadi 1, potong CP 14 bagi dengan 2 dapat 7. Pemudahkan pakai CP 2, 7 darab 10 dapatlah 70 cm persegi. Okey, seterusnya luas gabungan. Apa yang dimaksudkan luas gabungan? Ni dia. Dua luas yang digabungkan. Jadi soalan yang ni selalu keluar tahun 6. Jaranglah ditanya yang cikgu ajar tadi, sangat jarang. Itu tahun 4 dan tahun 5 saja. Tahun 6 dia dah gabungkan bentuk. Contoh bentuk kat sini, segi 4 sama dengan segi 3. Dia bagi 2 nombor je. Yang ni 12, yang ni 10. Jadi kamu kena pasti. Okey, contoh yang ni, bila luas gabungan, kamu kena senaraikan luas-luas yang digabungkan tu. Kamu namakan dia. Contoh kat sini, yang segi 4 sama ni cikgu namakan dia A. Yang segi 3 ni cikgu namakan dia B. Bila nak mencari luas gabungan, kamu kena cari luas tu satu persatu dahulu. Apa maksud cari luas satu persatu tu? LA, maksudnya luas A ni, yang segi 4 sama ni. Panjang darab lebar. Formula tadi. Kemudian panjang 10, lebar pun 10 lah. Walaupun dia tak bagi tahu, tapi kita tahu dia segi 4 sama. Dia bagi tahulah dalam soalan selalunya. Ataupun dia buat laman lidi tu. Jadi 10 darab 10, 100 cm persegi. Selesai untuk LA. LA maksudnya luas A, luas segi 4 sama. Kemudian LB. LB tu yang mana? Yang ni. Cikgu namakan segitiga ni luas B. Jadi segitiga 1/2 dah tapak darab tinggi. Jadi kamu pun okey, 12 dah ada. Jadi cikgu akan bercakap cari yang mendata dengan yang pacak. Yang pacak yang sini. Alamak, yang sini tak ada. Macam mana cikgu tahu kat sini 10? Sebab sisi yang ini, yang segitiga ni sama juga dengan sisi segi 4 sama. Boleh faham tu? Dia sama. Sebab dia dah bergabung. Jadi tapak dia 12, tinggi dia 10. Jadi buat macam biasa, potong permudahkan 6 darab 10, 60 cm persegi. Jadi LA kamu dah ada. LB kamu pun dah ada. Langkah terakhirnya gabungkan dia. Bila masuk gabung, jumlahkan 100 tambah 60, dapatlah jawapan dia 160 cm persegi. Boleh faham tu? Ingat, luas gabungan, cari luas satu persatu. Cikgu boleh tak saya tak nak tulis LA, saya nak tulis luas segi 4 sama? Boleh, tak ada masalah. Cumanya jadi panjang lah. Sebab kebanyakan ada setengah soalan tu sampai 3 bentuk dia gabungkan. Segi 4 sama, segi 4 tepat, segi 3 contohnya. Segi 3 ada 2, segi 4 sama ada 1. Jadi LA, LB dia boleh jadi LC dan boleh jadi LD. Sampai 4 gabungan. Itu maksud cikgu. Okey, seterusnya yang terakhir sekali pasal luas. Luas kawasan berlorek. Ini pun sangat terkenal untuk tahun 6. Jadi bila nak mencari luas kawasan yang berlorek, kamu kena tahu yang mana satu kawasan yang lebih besar. Bila dengar saja soalan luas kawasan berlorek, kamu kena tengok gambar tu, bentuk tu, kamu kena tengok mana yang besar, mana yang kecil. Sebab kita akan tahu bila kita tahu mana bentuk yang besar, mana bentuk yang kecil, sebab nanti operasi dia akan tolak. Sebab bila tolak, mesti yang besar tolak yang kecil. Jadi kamu kena tahu mana bentuk yang besar, mana bentuk yang kecil. Okey, contoh soalan yang ni. Okey, ni segi 4. Tepat Sebab apa cikgu cakap segi 4 tepat? Dia punya tinggi ni 12, dia punya lebar ni 12. Dia punya panjang dia 10. Boleh faham tu? Lebar dia 12, panjang dia 10. Okey, yang ni segi 4 sama. Sebab apa segi 4 sama? Ada tanda ni lah, 5 cm. Jadi kat sini kamu boleh tengok gambar tu sendiri, kamu dah tahulah yang luar ni yang besar.
Jadi yang luar ni akan tolak yang kecil ni. Okay, jadi kamu akan cari yang luar dulu. Yang luar ni kita namakan dia LA. Kita cari ni dululah. Panjang darat lebar segi 4 tepat sama saja. Jadi panjang dia 10, lebar dia 12. Jadi 10 darat 12 120. Kalau tak pandai buat darat 10 darat 12 ni macam mana cikgu dapat 120, tak pandai congak, kenalah buat bentuk lazim. Jangan kamu tekan kalkulator pula. Okey, seterusnya LB yang kecil ni lah. Yang segi 4 sama ni 5. Jadi sisi dia semua sama. Jadi 5 darat 5 25. Tadi cikgu dah sebut, bila nak cari luar kawasan blorek, cari kawasan mana yang besar. Jadi yang besar akan tolak yang kecil, itu saja. Jadi bila dapat ni 120 tolak 25, dapatlah jawapan akhir dia 95 cm persegi. Gambar ni sebab bila belajar ruang ni, imajinasi kamu terhadap bentuk tu kena tinggi juga. Masuk gambar sini, ni macam ni tangan cikgu. Dia ada satu lagi. Tak dapat pula cikgu nak ambil. Ni contoh tangan cikgu ni, yang segi 4 yang besar tu. Lepas tu dia ada satu lagi kat atas dia. Ni pemadam cikgu yang kecil ni. Dia nak cek berapa luas kawasan yang berlorek ni. Contoh luas kawasan tangan cikgu ni. Sebab tu tangan cikgu lagi besar daripada pemadam, betul? Jadi yang tangan cikgu tolak dengan pemadam. Boleh cuba fahamkan Kena faham, kena tahu yang mana kawasan yang besar, mana kawasan kecil. Sebab luas kawasan berlorek dia mesti ada operasi tolak. Okey, seterusnya selesai untuk luas. Yang terakhir sekali, dalam komponen topik ruang ni kamu kena belajar mencari isi padu. Jadi bila isi padu ada dua saja, kubus dan kubot. Kubus dan kubot ni terbentuk daripada bentuk dua dimensi, iaitu daripada segi 4 sama dan segi 4 tepat. Kubus daripada segi 4 sama, kubot dalam daripada segi 4 tepat. Sorry kadang sebutan cikgu tu tak betul. Okey, kubus dan ni formula dia sama. Apa formula dia dalam kotak merah ni? Jadi kamu boleh salin, boleh take note, boleh hafal. Bukan boleh hafal, kena hafal. Panjang, darat lebar, darat tinggi. Panjang, darat lebar ni adalah formula untuk mencari luas, betul? Jadi membezakan dia adalah dia ada tinggi. Kat mana tinggi tu? Contoh ini nak mencari isi padu kubus. Ni isi padu kubus. Selalunya isi padu kubus ni dia bagi satu je sisi dia, 9. Kalau kita tak tahu sifat kubus tu daripada segi 4 sama, kita tak boleh jawab lah. Kalau cikgu 9 dia nak darab ni berapa cikgu? Ni berapa cikgu? Dia tak tahu. Oh, kubus sebenarnya segi 4 sama. Segi 4 sama, sisi dia semua sama. Tu kamu kena tahu sifat setiap bentuk itu sendiri. Jadi yang dibagi kat sini dia punya panjang 9. Lebar yang sengit ke dalam ni. Ni lebar. Lebar dia berapa? 9 juga. Tinggi yang naik atas ni pun 9. Jadi 9 darat 9 darab 9. Panjang, darat, lebar, darab, tinggi. Samalah. Jadi kat sini pun kena hati-hati. Kenapa cikgu cakap hati-hati? Ada yang nampak 9 darat 9 darat 9, dia buat 3 darat 9 27. Bukan. Bukan macam tu. 9 darat 9 maksudnya kamu kena darabkan dahulu. Tu sebab cikgu buat kurungan. Bila dalam kurungan selesaikan dulu. Jadi 9 darat 9 81. Kemudian 81 darab lagi dengan 9 ni. Dapatlah jawapan akhir 729 cm padu. 3 kecil padu. Boleh faham tu? Tu beza dia dengan luas. Luas tadi cm persegi 2. Isi padu cm padu 3. Okey, contoh yang terakhir, contoh untuk mencari isi padu kubot. Okey, untuk kubot ni ni contoh bentuk dia. Daripada segi 4 tepat. Panjang dia 13, lebar dia 5, tinggi dia 6. Panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Jadi 13 darab dengan 5 dahulu, kemudian darat dengan 6. Sebab tu cikgu buat kurungan. Maksudnya cikgu selesaikan tu dulu. Buat bentuk lazim. Jalan kerja yang cikgu buat yang ini sama sepatutnya jalan kerja yang kamu akan buat. Mesti sama. Melainkan kalau kamu guna kalkulator. 13 darat 5 buat bentuk lazim. 3 darat 5, 15. 5 di bawah, 1 naik atas. 1 darat 5, 5 tambah 1, 6. Belum siap lagi. 65 darab pula dengan 6. Tinggi dia. 5 darat 6, 30. Sifar di bawah, 3 naik atas. 6 darat 6, 36. Tambah 3, 39. Jadi dapatlah isi padu kubot 390 cm padu. Itu saja daripada cikgu. Harap kamu faham segala bentuk asasnya ni.
Ini yang asas, ini ada. Kalau kamu insya-Allah kamu dapat kuasai asas ni, kamu